Assalamualaikum guys, hari ni aku nak bagi ulasan tentang perlawanan Pahang menentang Sabah, yang mana pada perlawanan ni Pahang menang 2-0 ke atas pasukan Sabah hasil jaringan Ivan Carlos dan Herod Gulon. Okey, untuk pasukan Pahang, apa yang aku nampak improvement ataupun peningkatan untuk pasukan Pahang adalah dengan kehadirannya Muhammadul Sumareh yang menggantikan tempat di Sin Wakame yang bermain sebagai pemain simpanan semalam. Okey, apa kebaikan Muhammadul Sumareh dalam pasukan Pahang semalam? Dengan adanya pemain seperti Muhammadul Sumareh semalam, Pahang berjaya menyerang pasukan Sabah sehingga 90 minit. Yang mana kalau kita dapat lihat, Muhammadul Sumareh juga berjaya assist 1 gol kepada Ivan Carlos untuk menjadikan gol dalam saingan Liga Super 36 berturut-turut. Ini menunjukkan yang sebenarnya Pahang tiada masalah pun dalam bahagian serangan. Cuma dalam perlawanan-perlawanan sebelum ni, Pahang mungkin merasai kehilangan Muhammadul Sumareh tu. Tetapi dengan adanya kembali Muhammadul Sumareh ni, Pahang kembali bangkit menjadi pasukan yang perlu digeruni oleh pihak Liga Super yang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, aku suka dengan Dollah Saleh apabila dia meletakkan kembali Muhammadul Sumareh dan Fazli Mazlan di dalam kesebelasan utama. Yang mana pada sebelum ni peminat-peminat Pahang menyatakan kat Dollah Saleh, sebab apa Fazli Mazlan tidak diletakkan sebagai left back? Kenapa diletakkan Tocang bermain sebagai FSE? Tetapi pada perlawanan semalam, dengan kehadiran Fazli Mazlan di barisan pertahanan Pahang berjaya mengekalkan clean sheet ataupun tidak berjaya dibolosi oleh pasukan Sabah dengan adanya Fazli Mazlan dan gandingan Khalil Khamis dan Herod Gulon. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, aku suka dengan improvement ataupun peningkatan prestasi yang sedang dilakukan oleh Faisal Halim. Yang mana pada perlawanan semalam aku tengok Faisal Halim banyak create chances, yang mana peluang dia untuk menjaringkan gol agak banyak, tapi sayang dia gagal untuk menyudahkan peluang tersebut kerana kekurangan finishing skill dia. So lepas ni aku harap Faisal Halim dia boleh improve dia punya skill dalam untuk menjaringkan gol. Kalau dia berjaya improve dia punya skill untuk menjaringkan gol, dia akan menjadi salah satu player yang digeruni ataupun dia boleh menetapkan diri dia dalam kesebelasan utama untuk pasukan Pahang dalam setiap game. Kira bilanya Faisal Halim ni perform, Pahang mungkin akan menjadi pasukan yang digeruni lah. Sebab game-game sebelum ni pun Faisal Halim perform dengan dia punya kelajuan, dia punya speed, dia punya dribble, dia punya body language dan sebagainya. Cuma dia gagal untuk menjaringkan gol kan. Mungkin lepas ni Faisal Halim akan berjaya menjaringkan gol. Kita mana tahu kan. Ini adalah satu kelebihan untuk Pahang apabila pasukan dia memiliki pemain-pemain muda yang boleh bermain dengan cemerlang dalam saingan Liga Super pada kali ini, walaupun dengan kehilangan Matthew Davis untuk di bahagian pertahanan kanan. Okey, yang ketiga aku suka tentang pasukan Pahang adalah bagaimana S. Kumaran berjaya adaptasikan ataupun berjaya menyesuaikan diri bermain di posisi bahagian back kanan menggantikan Matt Davis. Sebab kita tahu sebelum ni S. Kumaran bermain sebagai penyerang ataupun bermain sebagai sayap kanan. Dengan perubahan posisi yang dilakukan oleh Dollah Saleh, S. Kumaran telah membuktikan yang dia boleh menyesuaikan diri di mana-mana posisi yang diberi oleh coach untuk dia buat untuk satu tim tu. So bagi aku S. Kumaran telah menjalankan satu tugas yang sangat baik di bahagian back kanan. Itu antara komen aku untuk pasukan Pahang. Untuk pasukan Pahang, kelemahan dia aku rasa mungkin daripada segi final passing dia ataupun segi touching ball, first touch semua tu. Sebab apa kita tengok semalam pasukan Pahang banyak kehilangan bola apabila mereka cuba main short passing, yang mana bila mereka passing melalut dan sebagainya. Ini boleh diimprove lagi. Sebab apa? Sebab semalam pun Muhammadul Sumareh first time main dalam Liga Super kan. Mungkin sebab tu mereka tak berapa serasi. Mungkin beberapa game akan datang Pahang akan menjadi pasukan yang serasi untuk bermain sebagai short passing ataupun modern football untuk pasukan Pahang selepas ini. Okey, untuk pasukan Sabah, apa yang aku suka untuk pasukan Sabah adalah bagaimana Azizan Nordin bermain di bahagian tengah untuk mengawal tengah. Walaupun semalam pasukan Sarawak gagal untuk attack pasukan Pahang dengan serangan bertali arus, tetapi Azizan Nordin tetap tenang berada di bahagian tengah untuk mengetuai jentera tengah jentera tengah Sabah untuk memberi saingan yang sengit kepada pasukan Pahang. Selain pada jentera tengah Sabah, aku juga suka di bahagian defense Sabah. Untuk pengetahuan hampa, pasukan Sabah depa sebelum ni depa telah dibolosi, tetapi untuk saingan Liga Super pada kali ini first time depa dibolosi pada first half, pada separuh masa pertama, iaitu melalui jaringan Ivan Carlos waktu menentang Pahang. Ini telah mencalahkan rekod terbaik mereka dalam beberapa musim sebelum ni, yang mana kita tahu pada musim lepas mereka merupakan pasukan pertahanan yang paling kurang dibolosi oleh pasukan Liga Super ataupun Liga Premier. Okey, selain daripada tu aku puji keeper Sabah iaitu Wan Azrai, yang mana semalam kalau Wan Azrai ni tak betul-betul perform, aku rasa Sabah mungkin
telah dibolosi dengan banyak gol kan. Yang mana semalam buat Azri, dia maintain cool, maintain hebat ya. Yang mana dia boleh kawal dia punya gawang dengan menyelamatkan beberapa percubaan yang dihasilkan oleh pasukan Pahang. Okey, secara rumusannya, bagi aku perlawanan ni perlawanan yang agak seimbang, yang agak mana tempo dia yang intensity hanyalah di bahagian di separuh masa pertama. Untuk separuh masa kedua game agak slow di antara kedua-dua pasukan. Jadi tak ada apa dah aku nak komen untuk perlawanan semalam. Aku harap kedua-dua pasukan boleh kekalkan momentum macam ni dan boleh improve lagi untuk game-game yang akan datang. Itu saja. Sekian, terima kasih.